Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah di kesempatan ini kami daripada kumpulan 3 ingin membentangkan satu tajuk tugasan kami, iaitu kemahiran abad ke-21 dan industri 4.0. Jadi sebelum kita teruskan dengan pembentangan ini, sukanya di sini saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Muzakir bin Zainal Al-Isladi, dan dalam pembentangan ini berserta dengan kawan-kawan saya, yang mana antaranya adalah Muhammad Rushdiuddin bin Rusdi, yang kedua Muhammad Mahyuddin bin Muhammad Asri, dan yang ketiga ni Muhammad Syafiq bin Mat Nur. Okey, terima kasih. Okey, kita melihat kepada pengenalan itu sendiri. Okey, yang difahami ataupun secara pengenalan untuk kemahiran abad ke-21 dan revolusi industri keempat ini adalah kemahiran pembelajaran yang diperlukan oleh pelajar untuk berdaya saing pada milenium baru. Maksudnya di zaman teknologi ini, pelajar perlu menggunakan teknologi untuk digunakan dalam pembelajaran mereka, supaya pembelajaran yang berlaku itu adalah lebih berkesan. Okey, yang kedua, kemahiran yang mungkin terlibat dalam kemahiran abad ke-21 ini adalah kemahiran berkomunikasi, kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah, dan kemahiran interpersonal dan arah ke diri. Okey, untuk kemahiran abad ke-21 ini, guru juga turut terlibat, dan guru perlu menguasai pelbagai bidang, turut mengikuti dasar dan isu pendidikan, pedagogi dan kemahiran teknologi. Okey, guru perlu menerapkan nilai-nilai bagi pembentukan akhlak dan sahsiah yang baik dalam diri murid-murid itu sendiri. Okey, seterusnya kita melihat kepada kemahiran abad ke-21. Okey, poin pertama untuk kemahiran abad ke-21 ini adalah kemahiran maklumat dan komunikasi. Okey, antaranya adalah melibatkan literasi maklumat dan media. Yang bermaksud literasi maklumat media ni adalah satu kemahiran yang digunakan untuk mencari maklumat tertentu yang diperlukan dan merangkumi kebolehan mencari dan memperolehi maklumat. Dan juga ia melibatkan juga kemahiran berkomunikasi, iaitu kemahiran yang memerlukan penggunaan apa cara sekalipun dalam dalam mendapatkan idea dan menukar idea untuk mencari satu persamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Muhammad Rushdi. Izinkan saya menyambung pembentangan yang disampaikan oleh sahabat saya di bawah tajuk kemahiran abad ke-21. Yang kedua, iaitu kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah, yang membawa maksud pemikiran kritikal dan bersistem. Seterusnya, ia juga membawa maksud penyelesaian masalah. Yang ketiga, ia juga membawa maksud kreativiti dan semangat ingin meneroka. Yang terakhir, iaitu kemahiran interpersonal dan arahkan diri. Ia membawa maksud kolaborasi. Ia juga membawa maksud arahkan diri, accountability dan adaptasi, dan seterusnya tanggungjawab sosial. Okey, di sini kita dapat lihat, tidak dapat tidak, kedua-dua kemahiran abad ke-21 ini membawa impak yang besar ke dalam pembelajaran abad ke-21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni Muhammad Syafiq bin Mat Nur, dan sekarang saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya. Dan sekarang kita akan lihat kepada pembelajaran abad yang ke-21 ataupun dikenali sebagai PAK 21. Apakah yang dimaksudkan dengan PAK 21 ini? PAK 21 ialah guru menggunakan kaedah pembelajaran dan pemudahcaraan berpusatkan pelajar, iaitu memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka sesuatu yang baru serta menekankan elemen penggunaan teknologi terkini dan aspek kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu KEBAT. PAK 21 ini menggantikan kaedah pembelajaran konvensional, iaitu chalk and talk. Sebagai contoh yang kita lihat pada zaman dahulu, guru-guru
hanya menggunakan kapur dan papan hitam untuk mengajar pelajar-pelajar mereka. Dan keadaan ini berbeza pada zaman sekarang, iaitu pada zaman moden ini. Pelajar guru menggunakan liquid crystal display, iaitu LCD, dalam proses pembelajaran mereka, di mana LCD ini boleh mengeluarkan dan menayangkan video dan gambar yang mempunyai suara dan warna, dan ini boleh menarik lagi minat pelajar-pelajar mereka untuk terus belajar bersama mereka. Seterusnya, kita menyambung pembentangan kita memberi tajuk perbezaan pelajaran abad ke-20 dan abad ke-21, di mana di sini terdapat lihat abad ke-20 ini berpusatkan kepada guru, seterusnya individu, dan ia juga memberatkan kepada pengetahuan. Ia juga menerapkan pembelajaran secara teori sahaja, dan seterusnya pembelajaran yang dijalankan pada abad ke-20 ini berfokuskan dalam bilik darjah, manakala pembelajaran abad ke-21 pula berpusatkan kepada murid, dan seterusnya bersifat kolaboratif. Ia juga memberatkan kemahiran, di mana melatih pelajar kita berfikiran secara kreatif. Ia juga berkonsepkan praktikal dan amali, dan akhir sekali pembelajaran yang diterapkan pada abad 21 ini berkonsepkan pembelajaran di mana-mana sahaja, di mana kita dapat lihat sini pelajar dapat akses pembelajaran di mana-mana sahaja yang mereka mahu. Okey, sekarang kita beralih kepada revolusi industri. Okey, revolusi industri bukanlah benda yang baru yang kita dengar dalam kehidupan kita. Segala peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita pada masa sekarang adalah bertitik daripada revolusi industri yang pertama hinggalah revolusi industri yang keempat. Okey, untuk revolusi industri yang pertama, ianya telah berlaku pada abad yang ke-18, di mana untuk revolusi industri yang pertama telah berlakunya penciptaan mesin-mesin yang menggantikan haiwan dan juga menjimatkan tenaga manusia. Contohnya penciptaan kapal wap. Dan untuk revolusi industri yang kedua telah berlakunya perkembangan teknologi dari sudut teknologi komunikasi dan juga teknologi pengangkutan automotif, sama ada darat ataupun udara, dan ianya diguna pakai secara meluas oleh negara-negara yang terlibat dengan peperangan dunia yang kedua, contohnya Jerman, Rusia, Jepun dan sebagainya. Dan untuk revolusi industri yang ketiga, ianya merupakan satu inovasi berkaitan dengan teknologi bagi mengurangkan peranan dan juga penglibatan manusia dalam sesuatu perkara. Okay, contohnya penciptaan komputer dan juga peralatan-peralatan dan juga mesin-mesin yang mampu untuk menggantikan manusia ataupun meminimumkan penglibatan manusia dalam perkara tersebut. Dan yang terakhir sekali adalah revolusi industri keempat yang terkini, yang mana dalam revolusi industri yang keempat telah berlakunya peluasan dalam akses internet, teknologi maklumat, teknologi robotik. Okey, seperti yang kita dapat lihat, setelah revolusi industri yang keempat, munculnya superkomputer, munculnya robot-robot yang menggantikan manusia, dan juga munculnya kenderaan tanpa pemandu ataupun pengemudi. Okey, ini telah berlaku dengan secara meluas dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan kita dapat perhatikan bahawa setiap urusan kehidupan pada hari ini adalah berasaskan teknologi revolusi industri yang keempat yang telah banyak mengubah cara hidup kita. Kalau kita perhatikan, revolusi industri ini telah memberikan kesan kepada semua aspek dalam hidup kita. Contohnya aspek ekonomi, aspek pendidikan dan sebagainya. Sebagai contoh, dalam aspek ekonomi, terutamanya dalam bidang perbankan, kita boleh menjimatkan tenaga kerana untuk melakukan sesuatu urusan dengan bank, kita boleh melakukan hanya melalui telefon bimbit hujung jari sahaja.
Dan manakala dalam bidang pendidikan, kita dapat lihat telah berlakunya perubahan teknologi berbanding dengan sistem pendidikan yang lama yang hanya memfokuskan kepada pengajaran melalui penerangan dan juga dua hala antara guru dan murid. Dalam revolusi industri yang keempat ni, pelbagai peralatan, pelbagai gadget boleh diguna pakai dalam pendidikan. Okey, sekarang kita lihat kepada komponen-komponen utama yang ada dalam revolusi industri yang keempat. Okey, yang pertamanya adalah reality maya ataupun augmented reality yang kita kenal sebagai AR. Ini adalah komponen yang pertama yang ada dalam IR 4.0. Okey, dan komponen yang kedua adalah security cyber. Komponen yang ketiga merupakan integrasi sistem. Komponen yang keempat robotic autonomy. Komponen yang kelima pembuatan aditif, dan yang keenam adalah big data ataupun analisis data besar. Yang ketujuh adalah simulation ataupun simulasi, dan yang ke-8 adalah cloud, teknologi awan, dan yang ke-9 adalah industri teknologi peranti pintar. Sekarang kita lihat kepada revolusi industri keempat dalam sistem pendidikan. Okay, pendidikan di negara kita, pendidikan revolusi industri keempat bertujuan untuk mendidik generasi muda untuk memudayakan pemahaman revolusi industri yang keempat agar bersedia untuk menghadapi era globalisasi. Seperti yang kita tahu, selepas daripada revolusi industri keempat telah berlakunya perkembangan ataupun pembangunan yang sangat pesat dalam teknologi, dan tidak dapat tidak kita perlu bergerak ke hadapan, terutamanya dalam sistem pendidikan, untuk memastikan pelajar ataupun murid ini dapat bergerak seiring dengan kemajuan teknologi pada masa kini agar mereka bersedia untuk mendepani arus-arus yang mendatang pada masa hadapan. Okay, antara contoh-contoh pelaksanaan pembelajaran abad yang ke-21 dan juga revolusi industri yang keempat dalam sistem pendidikan, yang pertamanya adalah STEM, okay, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ataupun lebih dikenali sebagai STEM. Dan contoh yang kedua adalah Technical Vocational Education and Training, ataupun lebih dikenali sebagai TVET. Dan yang ketiga adalah program LRRT, okay, program LRRT untuk guru. Dan contoh yang keempat adalah pertandingan inovasi dan reka cipta. Keperluan kemahiran abad yang ke-21 dalam revolusi industri 4.0. Kita lihat pada isi pertama, iaitu kemahiran teknologi maklumat dan inovasi dapat melahirkan pelajar kreatif dan inovatif yang mampu mengembangkan daya pemikiran mereka. Dengan kemahiran teknologi maklumat ini, para pelajar mempunyai pengetahuan yang lebih tentang teknologi maklumat, dan ini akan menyebabkan mereka berfikir dengan lebih terbuka dan berfikir di luar kotak. Seterusnya kita lihat kepada kemahiran interpersonal dan intrapersonal. Kemahiran ini dapat membantu pelajar menyusun maklumat yang ingin disampaikan dan dapat berkomunikasi dengan baik bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Dengan kemahiran ini, pelajar boleh menyelesaikan masalah dengan hanya melalui komunikasi, seperti contoh mengadakan perbincangan. Dan yang terakhir sekali ialah kemahiran berfikir secara kreatif, yang juga mampu membawa pelajar abad yang ke-21 ini ke arah perkembangan yang positif. Kita melihat kepada isu dan cabaran kemahiran abad ke-21 ini. Okey, pertamanya adalah kualiti guru. Kualiti guru maksudnya sini, guru tidak beranggapan yang kemahiran abad ke-21 ini adalah satu ilmu atau satu pendekatan yang terbaru, dan ianya guru beranggapan yang ianya hanyalah untuk
untuk membebankan guru dan juga untuk menyusahkan lagi kerja guru itu sendiri, sehingga mengakibatkan kualiti kerja guru itu terjejah lah. Okey, yang kedua, kemudahan akses ICT. Okey, kebanyakan sekolah di Malaysia ini masih lagi belum mempunyai kemudahan akses ICT yang stabil. Jadi ianya menyebabkan kesukaran dalam melaksanakan kemahiran abad ke-21 di sekolah. Yang ketiga, pembinaan budaya ilmu, ya. Sebilangan sekolah tidak beranggapan yang ilmu ini hanyalah berada di dalam bilik darjah itu semata-mata, dan agak sukar atau agak susah untuk didapati di luar bilik darjah. Jadi kita melibatkan kemahiran abad ke-21 ini yang melibatkan teknologi semestinya, dan ianya adalah kata satu perkara yang membuang masa. Okey, untuk poin yang keempat adalah kesediaan murid. Dan slide yang terakhir itu rumusan. Apa yang kita boleh simpulkan daripada perkara ini? Kita lihat yang pertama, iaitu kemahiran abad yang ke-21 ini amat diperlukan dalam revolusi industri 4.0. Kemajuan teknologi revolusi industri 4.0 akan terus memberikan kesan dalam kehidupan manusia akan datang, dan perubahan ini tidak dapat dielakkan pada masa yang seterusnya. Jadi, kesediaan pembelajaran abad yang ke-21 ini yang akan memberi kesan secara langsung kepada pelbagai bidang. Oleh itu, kita lihat pada poin yang kedua, kesediaan guru perlu cukup dari segi mental, fizikal dan ilmu pedagogi yang mencukupi bagi melaksanakan proses pengajaran dan pemudahcaraan. Sebagai warga pendidik, mereka perlu mengadaptasi kaedah baru dalam pengajaran selari dengan perkembangan pentas teknologi demi menyediakan generasi yang mempunyai daya kreativiti dan inovasi, seterusnya mampu bersaing di peringkat global. Kita lihat pada poin yang seterusnya, iaitu guru mampu menggunakan medium teknologi bagi kaedah pengajaran. Dengan ini, dengan kemahiran abad yang ke-21 ini akan memberikan menambahkan lagi pengetahuan guru dalam ilmu teknologi, seterusnya akan mengajar kepada murid-murid supaya lebih tahu tentang teknologi selari dengan revolusi industri 4.0. Dan yang terakhir sekali, iaitu meningkatkan kemahiran komunikasi, pemikiran kritis dan kolaborasi pelajar. Maka dengan ini berakhirlah pembentangan daripada kami ahli kumpulan 3. Di sini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kami, iaitu Profesor Madya Dr. Fariza binti Khalid. Izinkan saya mengakhiri pembentangan kami ini dengan serangkap pantun. Di langit ada pelangi, tak lupa ku hitung warnanya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.